Hello guys, bersama saya. Ini nama saya di sini, okey. Dan mungkin yang tertanya-tanya, inilah dia. Apa cerita? Episod 1. Okey, cerita dia begini. At first we wanted to do apa cerita ni daripada awal 2022. Tetapi semua yang ada di studio ini, termasuk my cameraman, my crew, my scriptwriter, semua yang ada di belakang kamera ini, semua sangkut guys menjadi alumni positif COVID-19. We will go to that point later. Tetapi itulah tujuan dia berada di sini untuk kita recap apakah cerita yang berlaku di sekitar negeri Sabah, top 5, top 6, top 7 maybe. Tengoklah berapa banyak cerita-cerita yang kita mau sampaikan yang berlaku di negeri Sabah sepanjang bulan. Jadi, for this time around, we will share apa cerita negeri Sabah untuk bulan Februari, mungkin bulan Januari sikit. Let's start. Bagi saya mood sikit, nombor 1 cerita. Nombor 1 guys, sarangyo. Okey, number 1 baru-baru ini telah berlangsung launching jersey Sabah FC 2022 pada 19 hari bulan Februari 2022, di mana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, Ketua Menteri Sabah di Imago Shopping Mall. Okey, yang gila bola memang tahu tahun ini Sabah berbelanja besar dengan membawa masuk Datuk Ong Kim Swee sebagai coach, players seperti Badrul Bahtiar, Khairul Fahmi Cekmat, ada siapa lagi guys? Ada Rizal Ghazali, import daripada Brazil, daripada Japan dan sebagainya. Juga yang menarik, mereka melancarkan jersey yang dipanggil My Skin dan juga 12, kolaborasi di antara Sabah FC dan juga Lotto. Jadi, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah berkenan untuk merasmikan jersey tersebut. Dan yang lagi penting, bila diorang datang ataupun Yang Berhormat Ketua Menteri bagi speech, dia cakap sudah tiba masanya Sabah bangkit daripada era-era sebelum ini untuk kembalikan zaman-zaman dapat piala dulu, zaman-zaman tersenyum, zaman-zaman kegemilangan. Jadi itu mungkin sedikit cabaran kepada anak-anak buah Datuk Ong Kim Swee sendiri. Okey, cerita yang sedih sedikit. Ini berlaku pada tanggal 15 Februari di Kampung Landung Ayang Kudat, di mana telah berlaku satu kebakaran yang besar, memusnahkan 120 buah rumah. Itu rumah-rumah yang teraffected lah, di mana 175 keluarga telah pun terjejas. Dan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah pun melawat kawasan tersebut pada 26 Februari yang lepas, dan Ketua Menteri telah memberi bantuan wang ihsan RM500 untuk setiap 176 ketua isi rumah. Dan dalam masa yang sama, Ketua Menteri juga telah mengumumkan bahawa setiap rumah yang terjejas, yang musnah, diberikan bantuan RM20,000 untuk membina semula rumah-rumah mereka. Juga Jabatan Kebajikan telah mengagihkan bantuan dapur lah, bagi bantuan-bantuan tong gas dan sebagainya lah yang terjejas untuk mereka. So itu yang berlaku pada 16 ataupun 15 hari bulan Februari yang lepas di Kampung Landung Ayang Kudat. Nombor 3. Okey, pertama tadi kita cerita pasal sukan, kedua tadi kita cerita pasal bencana yang berlaku di Kudat. Nombor 3 ni, awal-awal tadi saya buat opening tapi saya tidak nampak. Saya ada prompter sebenarnya di depan, bukan juga saya hafal. Mesti kamu bilang macam yang teror dia menghafal. Saya baca juga sikit buat guys. Okey. So, Omicron melanda Sabah. Saya salah satulah yang terkena pada tanggal 1 hari bulan Februari, selama 10 hari di kuarantin dan sebagainya. Dan Sabah melaporkan kes import varian Omicron COVID-19 yang pertama di daerah Tawau pada Januari 2022. Okey. Dan 3 Februari seramai 30 orang kanak-kanak menjadi perintis program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIKITS di Sabah. Okey, ramai yang tertanya-tanya kan, patutkah saya hantar anak saya pergi vaksin dan sebagainya. Tapi Sabah telah menjadi perintis, seramai 30 orang kanak-kanak menjadi perintis untuk PIKITS ini. Okey, apa itu PIKITS? 2 dos suntikan diberikan menerusi PIKITS dengan jarak suntikan selama 8 minggu. Ada dos 1, dos 2 lah. So dos suntikan bagi kanak-kanak ialah 10 mg, iaitu 1/3 dos suntikan dibandingkan dengan dewasa. Jadi memang ramai yang sudah hantar budak-budak diorang, anak-anak diorang. Ada yang ambil tunggu dan lihat dan sebagainya. Tapi I would like to encourage you guys, why not send your kids? Okay, even in fact myself pun saya hantar juga anak saya untuk mengambil PIKITS ini, suntikan ini. Okay.
14 Februari pelancaran PKITS di Sabah dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sendiri. 15 Februari kita cerita ni semua pasal COVID, okey? Apa yang berlaku lah, tidak kisahlah suntikan ke, vaksin ke, ataupun dilanda Omicron dan sebagainya. 15 Februari kes jangkitan COVID-19 meningkat. Namun, okey, berita baik dia disebabkan kita telah pun ada vaksin ke, booster dan sebagainya, hospital admission kurang. Ini kata Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Masih di Banjun. Okey. Jadi memang as I say just now, kita banyak kes meningkat tetapi admission di hospital kurang. Jadi mungkinkah dia telah menjadi endemik? Mungkin. Okay, mungkinlah dalam hal lagi dorang announce. We don't know. Tapi itulah bagus dia apabila kita sudah mengambil vaksin ini. Okey, 21 Februari. Ini berita sedih sedikit. Okey. Cuma 14% penduduk Sabah terima dos penggalak ataupun booster. Jadi actually it's not that hard pun. Sekarang ni anda boleh walk in untuk booster ini. Kalau mau ambil booster, kamu boleh tengok. Okey, tengok di sini. Ini antara tempat-tempat di mana anda boleh walk in untuk mengambil dos penggalak ataupun booster. Okey, sebab apa saya cakap mesti ambil booster? Yang berhormat Datuk Seri Panglima Masih di Manjun juga mengatakan 300,000 risk losing vaccination status if not boosted. Kalau kamu tiada di boost daripada bulan Mac ini, diorang yang dapat 300 lebih ribu orang yang dapat vaksin, 2 vaksin ini mungkin akan kehilangan status diorang, kena ambil balik lagi mungkin, we don't know. Jadi ambil booster ataupun dos penggalak anda. Okey. Apa? Kamu ada cakap apa? Apa? Saya mulut, bah. Okey. Terima kasih. Sebab apa saya spray tangan? Sebab diorang cakap mesti baca ini, bos. Dia bilang, ini kenyataan media pengarah kesihatan negeri Sabah. Analisa peningkatan kes kematian akibat COVID-19 di negeri Sabah. Dengar betul-betul, antara faktor-faktor penyumbang kepada kematian di rumah ataupun BID adalah keluarga beranggapan bahawa gejala yang dialami adalah ringan dan tidak terlalu teruk. Yes, complacent lah tu mungkin. Pesakit sendiri enggan mendapatkan rawatan serta gejala timbul kurang daripada 24 jam. Dan antara gejala utama yang dikenal pasti adalah kurang selera makan, berasa lesu dan tidak bermaya. Jadi walaupun apa yang saya katakan tadi daripada segi admission hospital kurang, mungkin okey sudah sikit, tapi jangan ambil mudah perkara ini. Okey, kalau sakit, rasa macam luar daripada keadaan biasa itu, go get yourself check up jugalah. Okey, jangan ambil mudah perkara ini. Macam orang bilang awal-awal tu, kita belum menang. Alright. 22 Februari tadi saya sudah kasih tahu pasal risk of losing vaccination punya orang bilang tu status. Setakat 1 Mac, 11.3% ataupun seramai 45,381 kanak-kanak telah menerima vaksin. Well done. Yang ambil tu well done. Well done. Tepuk semua. Tepuk. Okey. Tapi masih lagi boleh. Okey, mari kita tingkatkan lagi 11.3% itu menjadi mungkin 80, 90, 100%. Lagi bagus. 73.59% ataupun seramai 313,653 remaja lengkap dos vaksin. Tepuk. Dan last but not least, 77.29% ataupun 2,99,720,000 orang rakyat Sabah dewasa lengkap dos vaksin. Termasuk kami-kami yang ada di sini. Tepuk! Saya belum ambil booster. Kenapa saya belum ambil booster? Ini YBKJ ada katakan di sini. Okey. Suntikan penggalak ataupun booster perlu diambil 3 bulan selepas pulih. Jadi contohnya macam saya telah dirilis 10 hari bulan Februari. Okey, selepas 10 hari kuarantin, 10 hari bulan Februari. Jadi selepas 3 bulan baru saya boleh ambil booster. Itu yang terbaiklah kata YBKJ sendiri. Okey. Kes Omicron meningkat di bulan Februari. Tadi saya sudah cakap. Okey, mari kita orang bilang tu rumuskan. Kita tengok statistik ini. Kes Omicron meningkat di bulan Februari. Cuba kamu tengok. Inilah antara stats dia Omicron di bulan Februari. Okey dan guys, kita cukup cerita pasal Omicron. Tidak mau sakit-sakit, kita cuba yang terbaik untuk kita orang bilang tu move on dan kembali kepada kehidupan asal kita, insya-Allah. Saya mau bawa kamu perkara yang ke 4.
Nombor 4 bosku. Okey, 17 dan 18 Januari 2022, Sabah telah orang bilang tu didatangi oleh nama-nama besar. Okey, nama-nama besar yang saya maksudkan yang datang di sini adalah duta-duta daripada pelbagai negara. Kerana apa? Telah diadakan CBES. Ada yang sebut CIBES, ada yang sebut CIBES. Tapi apapun dia, Sabah International Business and Economic Summit 2022. Okey, 400 peserta terdiri daripada duta-duta luar negara, pelabur tempatan dan juga asing serta pemain industri dari pelbagai sektor utama seperti pertanian, perindustrian dan pelancongan telah datang ke negeri Sabah. Oh, 2 days tu kalau kamu pergi hari tu di SICC. SICC kan guys? SICC memang orang bilang tu sharing session yang sangat-sangat menarik lah. Antara duta-duta yang datang, His Excellency Milan Hupčec daripada Republik Czech, His Excellency, Her Excellency Andrea Rechlin daripada Switzerland, duta Switzerland, His Excellency Mr. Jose Miguel Corvinus Lafuente daripada Spanyol, duta daripada Rusia, Pesuruhjaya Tinggi New Zealand, duta Romania, duta Italy, duta Korea Selatan telah pun datang untuk turut sama dalam Sabah International Business dan Economic Summit ataupun CBES 2022. Jadi harapan kita juga semoga ia bukan cuma setahun saja, bukan 2 tahun saja, berterusan. Since kita ada SICC, kita boleh buat orang bilang tu summit-summit seperti ini. This is a good orang bilang tu perkara barulah yang dibawa ke negeri Sabah. Apatah lagi kita sudah 2 tahun lebih, 3 tahun dilanda pandemik. Of course, bila bermula kembali ekonomi itu, kita mau benda-benda seperti ini terus dijalankan di sini. So, good job. Good job. Sarangio. Nombor 5. Okey, nombor 5 guys adalah, saya mau tanya kamu. Adakah kamu jalan-jalan di KK, bila kamu tengok area laut, bila kamu tengok area kiri kanan kamu ada beberapa macam bangunan coming up. Kalau kamu pergi tengok dekat SICC itu, sebelah tu ada sedikit reclaim area. Ramai yang tertanya-tanya, apa benda diorang mau buat ni? Bila siap ni? Apa ini? Siapa yang buat ni? Okey. Kota Kinabalu bakal ada landmark baru dengan kedatangan pelaburan baru tahun ini di bawah kerajaan JRS. Jesselton Quay, salah satu daripadanya merupakan central sets to transform Kota Kinabalu landscape. Cuba kamu tengok ini. Inilah dia. Okey, Jesselton Quay, macam-macam yang akan dibuat di sini. Okey, ini merupakan orang bilang tu planning yang sudah panjang juga berlaku. Jadi inilah yang saya maksudkan dengan landmark terbaru, new faces of KK, uplifting lah orang bilang tu kepada KK punya demografik itu sendiri. Nombor 2, projek Bandaraya Pavilion Harbour City in Kota Kinabalu. Pembangunan di kawasan daratan seluas 30 ekar ataupun 12 hektar ini bersebelahan Sabah International Convention Centre SICC, okey, ini yang saya maksudkan, dijangka siap dalam tempoh 10 tahun ini, merangkumi pembinaan kediaman, restoran siring laut ataupun tepi laut, pasar nelayan, penginapan hotel mewah, lokasi peranginan serta aktiviti rekreasi. So, banyaklah benda-benda baru yang dibawa dalam tempoh 10 tahun ini, dijangka akan siap dan of course ia akan memberikan peluang pekerjaan, turis akan datang dan orang bilang tu orang-orang KK, orang-orang Sabah sendiri, mungkin negara jiran, mungkin daripada negeri jiran kita will ada lagi sebab-sebab utama mereka datang ke negeri Sabah sebab tumpuan-tumpuan benda-benda yang kita bawakan untuk mereka ini. Ini adalah antara gambar raja pictures of the project. Kalau kamu boleh tengok di situ betapa cantiknya dia orang buat, ada luxury hotel, waterfront villa, ada apa lagi di situ, macam-macam lah, retail village, signature tower. Okay, so dalam tempoh 10 tahun ini insya-Allah akan disiapkan. Nombor 6. Habis sudah, tiada sudah nombor 6. 5 saya untuk minggu ini ataupun untuk bulan ini. Kita akan bawakan lebih banyak info-info, news-news mungkin untuk episod-episod akan datang. Tapi kita minta juga input daripada kawan-kawan kita semua. Kalau kamu mau kami bawakan cerita-cerita yang luar daripada apa yang saya bawakan hari ini, please komen. Apa? Oh, mana boleh, tidak boleh di sini. Di bawah ni kamu komen, okey, apa yang kamu mau saya bawakan, ceritakan dan sebagainya. Dan mungkin dari masa ke semasa kita try to improve apalagi benda-benda konten-konten menarik. Mungkin ada kontes, mungkin ada hadiah, mungkin ada info-info yang lagi best. Mungkin kita ada orang bilang tu guest yang saya bawakan untuk kami bercerita. Semua itu dalam apa cerita minggu ataupun episod akan datang.
Thanks for watching. Okay. Salam SMJ ataupun salam Sabah. Sarang yo. Okay. Okay, minggu depan kau host.